Wallahu alam. Kita jumpa ke tak Dajjal, kita tak tahu. Tapi mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mungkin cicit kita. Sebab Dajjal sekarang dah ada dah. Dajjal dah ada di satu pulau. Baca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Nah, selamat daripada fitnah Dajjal, daripada Sayyidina Abu Darda, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man hafidha 10 ayatin min awal suratil kahfi usima minad dajjal. Sesiapa yang menghafaz 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, dia akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Baik, dalam riwayat yang lain 10 terakhir surah Ad-Dajjal, muka surat 202. Daripada Sayyidina Abu Darda juga, nah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-'ashra al-awakhir min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Sesiapa yang baca 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, dia dipelihara daripada fitnah Dajjal. Masya Allah. Tadi hadis pertama 10 pertama, hadis kedua 10 yang terakhir. Jadi kita hafal dua-dua, 10 yang awal, 10 yang terakhir. Siapa yang hafal, dia akan selamat daripada Dajjal. Wallahu alam. Kita jumpa ke tak Dajjal, kita tak tahu. Tapi mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mungkin cicit kita. Sebab Dajjal sekarang dah ada dah. Dajjal dah ada di satu pulau. Ada dua pendapat ulama. Satu di pulau di Laut Tengah, Laut Mediterranean. Pendapat ini tak kuat. Pendapat yang lebih kuat di Laut Arab, dekat Teluk Aden, Yaman tu kan. Ini kan Saudi. Ini kan Saudi. Makkah, Madinah. Nah, Laut Tengah ke atas ni. Laut di bawah ni, negeri Yaman. Di sinilah namanya Laut Arab. Di situ ada satu pulau, wallahu alam, di pulau itulah adanya Dajjal. Dajjal sudah ada. Sebab Dajjal sudah ada pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lah yang suruh ikat Dajjal itu dengan rantai. Dan Dajjal ini dipanggil minal mundharin, di kalangan orang yang dilambatkan mati. Macam Nabi Isa alaihi salam. Sekarang ada di langit yang kedua. Umur baginda sekarang 33 tahun. Dan tak bertambah-tambah. Naik umur 33 tahun sampai sekarang 33 tahun. Nanti turun nanti umur baginda 33 tahun. Nah, tidak bertambah. Jadi dianggap minal mundharin, dilambatkan waktu meninggalnya. Sama dengan iblis syaitan juga, umur panjang-panjang. Dajjal pun sama juga. Nah, kisahnya sahabat Nabi bernama Sayyidina Tamim ibn Aus Ad-Dari. Sayyidina Tamim ibn Aus Ad-Dari. Hadis ni sahih dalam riwayat Imam Muslim. Beliau kata, beliau bagi tahu Nabi, kami berada dalam kapal 30 hari 30 malam. Nah, dipukul gelombang taufan. Habis 30 hari tadi itu, mereka dibawa ke satu pulau. Tapi pulau itu cetek. Nak pergi dengan kapal tak boleh. Pergi dengan laut dengan sampan-sampan kecil. Ketika mereka nak ambil makanan ke minuman ke di situ pulau tu, tiba-tiba terlihat satu binatang yang lebat bulunya, depan dengan belakang. Apa nama tak tahu. Hang siapa? Dia kata ana al-jassas. Jassasah. Aku adalah jassasah. Seorang pengintip rahsia. Apa maksud pengintip rahsia tak tahu. Pasal apa lagu ni? Kata jassasah ni, hang pa ni tanya banyak, pergi masuk dalam sana, dalam pulau tu masuk lagi. Pasal ada orang yang rindu dengan hang pa. Lalu mereka pun pergi, dan dikatakan di dalam satu gua ada seorang makhluk manusia, bukan jin, tapi badannya besar, berada di pintu gua itu yang dibelenggu badannya gini, tangan dibelenggu gini, dirantai. Kemudian lutut pun dibelenggu juga, diberantai badannya. Hang siapa? Kata dia tanya. Hang pa tengoklah seperti mana hang pa tengok, itulah saya. Nah, sebelum mereka tanya lagi, makhluk ni tanya, apa keadaan Nakhlah Baisan? Nakhlah Baisan, iaitu kebun kurma Baisan yang mengaji di Timur Tengah. Nah, orang Arab kalau disebut kebun kurma Baisan, semua tahu sebab dia kebun kurma yang sangat banyak pokoknya. Kamu tanya apa? Ada lagi tak pokok-pokok situ? Ada. Satu hari nanti dia akan jadi sedikit.
Orang tu sebut, dia macam tahu ya. Kemudian dia tanya, apa keadaan ma Tabariyah, Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah itu direbut oleh 3 negara. Yahudi, negara Israel, Jordan dengan Syria. Kalau ada slide saya tunjuk tadi. Itu namanya Tasik Tabariyah. Ada lagi air? Ada. Satu hari dia akan jadi sedikit. Kemudian dia tanya mata air Zohar. Mata air Zohar tu dekat kawasan tu juga. Airnya digunakan orang lagi tak? Ya. Dan dia tanya yang 14. Ada tak seseorang diutuskan kepada bangsa Arab? Ada? Mereka jawab. Mereka terima ke mereka tolak? Ada yang terima, ada yang tolak. Lalu kata orang ini, ati'u, taatlah padanya. Dia tanya 4 perkara ini. Dia nak bagi tahu, dia nak tahu. Kalaulah berlaku 4 ini, bermakna dia akan keluar sikit masa lagi. Jadi kesimpulannya dia tak keluar lagi. Kesimpulannya begitu. Lalu dia mengaku, Anad Dajjal, kata orang itu. Aku adalah Dajjal. Ni Dajjal ni, dah ada dah sekarang. Nanti dia akan keluar di mana? Dekat Iran, dekat Khurasan. Kemudian dia akan pergi ke negeri sebelah itu. Dalam Iran juga, namanya Asfahan. Di situ ada 70,000 orang-orang Yahudi yang akan jadi pengikut setianya. Barulah akhirnya Dajjal ini mengaku jadi Tuhan dan pergi ke kawasan Iraq dengan Syria. Tuan-tuan kalau ada peta boleh dapat gambar maksud saya ni. Di sini tempat dia tadi, di sini Iran. Dalam Iran tu ada Khurasan, ada Asfahan. Kemudian dia akan pergi ke sini, kawasan ni. Kawasan Syria, Iraq dekat sini. Dia akan mengaku jadi Tuhan dan sebagainya. Dan dia pergi seluruh dunia. Kecuali 2 tempat namanya Makkah dan Al-Madinah. Termasuk Shah Alam dia pergi juga. Tuan-tuan jaga-jaga tu ceritanya panjang. Dan tu akhirnya dia pun pergi, dah dia dah give up dah, tak dapat masuk Makkah Madinah. Dia pun pergi ke mana? Naik ke atas ni, dekat Baitul Maqdis. Lalu dia mengepung tentera Imam Mahdi dan tenteranya. Lalu mereka terkepung di situ, kebuluran. Imam Mahdi doa pada Allah, Allah turunkan Nabi Isa dekat Menara Putih, Masjid Damsyik, dekat Umawi, dekat Damsyik. Turun di situ, kemudian akan pergi ke Baitul Maqdis, solat subuh di situ. Selepas 3 jam waktu syuruk, baru Nabi Isa membunuh Dajjal dekat satu tempat, Israel. Dekat kawasan Baitul Maqdis juga ya. Dekat Israel, namanya Babul Lud. Babu Al-Lud. Itulah ceritanya, panjang lagi lah ceritanya. Jadi hafallah kita 10 ayat terawal, 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi.